Didik TV KPM. Kita teruskan dengan krisis sumber sumber jadi di dunia. Krisis maksudnya apa masalah-masalah yang berlaku berkaitan dengan sumber sumber jadi di dunia. Baik. Kita teruskan dengan yang pertama adalah eksploitasi dan penerokaan sumber secara berterusan dan tidak terancang mengakibatkan kuantiti sumber sumber jadi di dunia semakin berkurangan. Makin habis. Boleh bayangkan satu masa nanti kereta penuh di jalan raya tapi tidak boleh bergerak. Sebab kenapa, cikgu? Sebab petrol tak ada. Sebab petrol daripada sumber petroleum. Itu satu masa kita kena fikirkan. Sebab kalau kita tak bersedia awal, kita tak boleh nak menyelesaikan masalah tersebut. Kita teruskan dengan keadaan ini mewujudkan pelbagai krisis semula jadi dalam aspek ekonomi, politik, masyarakat dan alam sekitar. Kalau ekonomi kita tak boleh menjalankan kehidupan kita seharian, tak boleh untuk dapatkan sumber kewangan kita. Mungkin akan ada berlakunya pergolakan politik, mungkin akan memberi kesan kepada masyarakat, masalah sosial dan sebagainya, dan akan wujudnya masalah berkaitan dengan alam sekitar, terutama dengan pencemaran. Kita tengok apakah krisis sumber sumber jadi di dunia dari segi ekonomi. Bagaimana krisis ini boleh beri kesan kepada ekonomi? Perlu ke kami tahu, cikgu kan? Perlu ke kami murid-murid ni, kami ni masih remaja. Perlu ke kami tahu? Perlu kerana anda adalah pewaris generasi akan datang. Maka anda akan bekerja sebagai pemikir, penyelesaian masalah untuk menghadapi bagaimana anda untuk meneruskan kehidupan pada masa-masa akan datang. Yang pertama, kesan dia adalah pendapatan negara mengeksport dan pengimport tidak menentu, ekoran kekurangan sumber dan kenaikan harga komuniti. Mungkin anda dah lihat di media-media masa ataupun di TV berkaitan dengan peningkatan harga bekalan tertentu. Ini adalah berkait rapat dengan ekonomi sesebuah negara ataupun sesebuah komuniti. Yang seterusnya adalah kenaikan harga sumber seperti petroleum dan gas asli dalam pasaran dunia. Jika dulu harga boleh dapat dengan harga sedemikian, tapi sekarang mungkin berlaku kenaikan harga, itu memberi kesan kepada ekonomi lah. Ekonomi isi rumah ataupun ekonomi syarikat, ekonomi keluarga, ekonomi negara, negeri ataupun ekonomi dunia. Ini adalah kita perlu beri perhatian kerana ini akan melibatkan anda semua, kan, murid-murid di rumah dan murid-murid di studio. Anda perlu bersedia pemikiran anda untuk menghadapi situasi ini. Yang seterusnya adalah peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh nilai mata wang yang menurun, pendapatan negara merosot dan kuasa beli yang lemah. Maksudnya kita tak mampulah untuk memiliki setengah-setengah barangan yang dihasilkan daripada sumber tenaga ini, dan maka terus menjejaskan kualiti hidup kita, kos sara hidup kita meningkat, dan kita kena bersedia. Anissa bersedia tak? Saya rasa saya belum cukup bersedia ni, cikgu. Saya nak kena tahu nak buat apa lepas ni. Kena bersedia. Kena bersedia. Murid-murid pun boleh bersedia. Mungkin kita nampak topik ni agak stres sikit, kan. Tak perlu stres kerana kita perlu tahu, ambil tahu, perlu tahu dan ambil tahu. Yang seterusnya, krisis sumber sumber jadi di dunia berkaitan dengan politik. Perebutan kawasan yang mempunyai sumber-sumber jadi antara beberapa buah negara sehingga membawa kepada konflik wilayah. Mungkin ada pertikaian tertentu yang menyebabkan sesebuah negara kehilangan kawasan untuk mencari gali minyak, petroleum ataupun mendapatkan sumber-sumber jadi. Ini berkait dengan politik lah. Harap negara kita terus kekal aman seperti sekarang dan kita boleh hidup harmoni dan terus insya-Allah. Seterusnya adalah tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber berkait dengan siapa yang mendominasi pengeluaran dan sebagainya. Ini berkait dapat dengan krisis semula jadi yang wujud di dunia. Seterusnya berlaku konflik politik dalam sesebuah negara, ekoran timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Mungkin tidak berlaku di negara kita, tetapi ada berlaku di sesetengah negara. Kita tak naklah apa yang berlaku di sesetengah negara berlaku di negara kita, dan kita terus kekal positif untuk meneruskan kehidupan kita. Itu adalah krisis semula jadi di dunia berkait dengan politik. Ada soalan ke nak tanya adik-adik di rumah ni, kan? Mana dah tahu kot nak tanya cikgu, kan? Adik-adik studio, kan? Di rumah tanyalah, mungkin tak dengar, kan? Yang di studio ada nak tanya ke? Boleh faham ke? Setakat ni dapat mengikuti dengan baik. Tunjuk tanda bagus. Tanda anda dapat
Tanda bagus. Mengikut macam Nisa kan, tunjuk pagar 12 jari kan, 12 jari. Kalau bagus, saya teruskan lagi. Dengan krisis semula jadi di dunia berkaitan dengan masyarakat. Apa yang berlaku kepada masyarakat kita sekiranya krisis semula jadi di dunia ini terus berlarutan. Okey, terus berlaku. Peningkatan kadar kemiskinan, makin ramailah orang miskin sebab harga barang dah naik. Kita tak mampu untuk milikinya, maka berlakulah peningkatan kadar kemiskinan. Terutama kepada penduduk-penduduk yang tinggal di bandar. Dia panggil miskin bandar. Duduk di bandar tapi miskin, tak mampu untuk meneruskan kehidupan kita. Yang seterusnya adalah peningkatan kadar kebuluran. Tak mampu nak beli makanan. Okey, maka akan meningkatkan kadar kebuluran. Alhamdulillah negara kita ni kekal sebagai negara yang tidak ada masalah kebuluran. Okey, yang seterusnya wujud pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Apa contoh masalah sosial yang boleh kita bincangkan akibat daripada kemiskinan, kebuluran? Maka berlakulah kecurian. Jenayah. Okey, jenayah, peningkatan jenayah menunjukkan bahawa masyarakat di sesebuah kawasan ataupun sesebuah negara mengalami tekanan hidup. Ya, betul. Itu akan menyebabkan berlakunya peningkatan kadar jenayah dalam sesuatu kawasan ataupun dalam sesebuah negara. Okey, yang seterusnya, krisis sumber jadi di dunia berkaitan dengan alam sekitar. Apakah yang berlaku kepada alam kita sekiranya berlakunya krisis? Yang pertama adalah kemerosotan kualiti alam sekitar. Pencemaran berlaku. Tak kisahlah pencemaran air, pencemaran udara, akan menyebabkan kualiti. Kita boleh makan tapi kita tak boleh sedut udara bersih, tak guna juga. Betul. So kita kena seimbangkan dengan apa yang kita lakukan setiap harilah. Kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Flora ni adalah apa? Haiwan. Fauna ni adalah tumbuh-tumbuhan. Kita tekun adik-adik kita studio dengar kan. Harap terus fokus sebab kita nak uji kan. Macam biasa kita akan uji supaya mereka boleh faham lah kan. Belajar kena faham. Betul. Tak faham boleh tanya. Ya, betul. Berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem. Tak seimbang. Mungkin haiwan lebih ramai ataupun manusia lebih ramai. Tumbuhan kurang ataupun tumbuhan banyak. Haiwan kurang, itu dipanggil ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem akibat daripada krisis semula jadi, terutama sumber tenaga di dunia. Dan terakhir, sumber jadi semakin berkurangan. Habislah macam saya sebut tadilah, kereta ada tapi tak boleh nak bergerak. Betul. Okey, mungkin kita boleh beralih kepada kayu basikal lepas ni. Kayu basikal lebih sihat. Lepas ni balik kayu basikal. Lebih sihat. Jangan bawa kenderaan. Baik. Okey, kita nak kukuhkan. Nak tanya ni, semua bersedia? Ni bonus ni. Siapa dapat jawab satu soalan ini, dia akan dapat tambahan 1 bintang. Baik. Jawab baca satu-satu. Nak jawab, kena baca dulu soalan. Baca pilihan jawapan, baru boleh buat pilihan jawapan yang betul. Baik. Okey, cepat. Murid-murid dah orang bersedia? ni dah bersedia. Boleh bacakan soalan yang saya paparkan di slide sekarang. Ada nak cuba? Cepat. Siapa cepat dia dapat ni, bonus ni. Dina dulu angkat tangan. Dina, silakan Dina baca soalan dan pilihan jawapan anda. Baca kesemuanya. Okey. Antara yang berikut, manakah kesan krisis sumber tenaga kepada masyarakat? Jawapan dia C. Baca dulu pilihan jawapan. Baca semua. Apa? A tu apa? B apa? Okey. A. Pencemaran udara. B. Perebutan kawasan. C. Peningkatan masalah sosial. D. Pendapatan negara terjejas. Jawapannya? Jawapan dia? Jawapan dia C. Peningkatan masalah sosial. Cikgu, kita semak cikgu. Kita semak jawapan dia betul. Betul. Kita bukan pada adik Dina kita nak bagi bonus 1 bintang untuk Dina. Baik. Sebab soalan ni ada 1 je. Kita pilih. Yang lain pun bagus juga sebenarnya. Okey. Cuma Dina angkat tangan awal tu kita bagi tambahan bintang untuk Dina. Jadi Dina 1 bintang dah dapat lebih bintang. Lebih bintang. Okey, menggapai bintang lah. Sama. Okey. Itu adalah berkaitan dengan apa yang berlaku, krisis yang berlaku sekiranya kita tak manfaat ataupun kita tidak meneroka sumber dengan sebaik mungkin ataupun menggunakan sumber dengan sebaik mungkin. Betul tu cikgu. Jadi secara kesimpulannya, bagaimana murid-murid nak mudah memahami topik kita kali ini berkaitan dengan krisis sumber semula jadi. Secara keseluruhannya, krisis ini wujud akibat daripada manusia sendiri. Ya, betul. Jika kita tidak menggunakan sumber tenaga dengan sebaik mungkin, maka krisis ini akan makin teruk dan mungkin akan menjejaskan manusia itu sendiri. Boleh fikir-fikirkan bagaimana kita nak
menggunakan sumber tenaga ni dengan sebaik mungkin agar sumber ini tidak mewujudkan krisis kepada manusia itu sendiri. Didik TV KPM